Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahdihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang dihormati pengacara majlis, yang dimuliakan pengurusi Harian Terkuasa Masjid, imam-imam Masjid Ibnu Sina, dan para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla, kerana dengan limpah kurnia Allah dapat sekali lagi kita berada dalam majlis ilmu, majlis yang kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita rahmat, keredaan dan keampunannya, insya-Allah. Kenapa kita mengharapkan sedemikian? Sebab Nabi SAW telah meletakkan garis panduan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidak berkumpul mana-mana orang di rumah Allah Azza wa Jalla kecuali Allah SWT akan anugerahkan kepadanya ketenangan, dilingkungi majlis kita ini dengan rahmat, dihadiri oleh para malaikat, dan nama orang yang berada dalam majlis ilmu itu disebut oleh Allah Azza wa Jalla. Hadis ini dalam Muslim. Maka ini satu galakan yang besar para jemaah sekalian, supaya kita sentiasa berada di dalam majlis ilmu, pada waktu pagi ke, pada waktu malam ke, bila peluang kita ada, maka kita sentiasa berada di tempat itu. Salah seorang daripada ulama salafus salih, ada yang mengatakan daripada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, mengatakan, apa bila ditanya tentang makna taqwa, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Azza wa Jalla. Apa makna takwa? Makna takwa itu iaitulah kita letakkan diri kita haitsu, di mana tempat Allah nak tengok kita ada. Kita berada di tempat yang Allah nak tengok kita ada di situ. Allah nak tengok kita berada di mana, tuan-tuan? Berada di rumahnya. Kita ada di sini. Allah nak tengok kita berada di tempat orang-orang sakit, kita pergi ziarah orang sakit. Allah nak tengok kita berada di tempat orang mati, kita pergi solat jenazah. Itu di antara tempat-tempat mawatin yang Allah sediakan rahmat kepada hamba-hambanya supaya sentiasa berada di tempat-tempat seperti itu. Dan Allah, jangan kamu berada di tempat yang Allah tak suka tengok kita ada di situ. Apa dia tempat itu? Iaitulah tempat adanya maksiat, tempat berlakunya kemungkaran, tempat berlakunya benda-benda yang tidak baik. Maka jangan sekali-kali kita muncul di tempat yang tersebut. Alhamdulillah para jemaah sekalian, di saat kita hari ini dikatakan penuh dengan kesibukan, pergilah tanya siapa saja atas dunia ni, semua mendakwa mereka sibuk. Kenapa tak pergi masjid? Sibuk. Kenapa tak pergi majlis ilmu, majlis kuliah? Sibuk. Dalam manusia sibuk, kita dipilih oleh Allah Azza wa Jalla berada di rumah ini. Ini satu anugerah Allah. Kenapa? Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, innama ya'muru masajidallah man amana billah. Sesungguhnya orang yang memakmurkan rumah Allah, makna orang yang sentiasa berada di rumah Allah itu, iaitulah orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla.
Jadi para jemaah sekalian, marilah kita sentiasa letak diri kita haitsu yarakallah, di mana tempat Allah Subhanahu wa taala nak tengok kita berada di tempat yang tersebut. Ini di antara peluang Allah Taala beri kepada kita. Apa dia peluang? Sebab masa kita berjalan, hari berlalu. Bermakna setiap kali berlalunya hari, artinya kita semakin dekat ke semakin jauh dengan satu lagi alam pemisah di antara dunia dengan akhirat. Nama dia alam kubur. Sebahagian daripada ulama salaf dia kata apa? Ada yang mengatakan daripada Abu Darda radhiyallahu anhu di kalangan sahabat, dia kata tidak ada satu penyesalan bagi diri aku kecuali apabila berlalunya hari tersebut, terbenamnya matahari pada hari itu, amalan kira-kira amalan aku tidak bertambah, tidak lebih baik daripada semalam. Ini semua luahan perasaan orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang sentiasa takut pada Allah Azza wa Jalla. Mereka berada dalam keadaan khaufan wa tama'an. Allah gambarkan tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Orang yang baik ini iaitulah orang yang sentiasa duduk dalam keadaan khauf, takut, wa tama', dan sentiasa nak kepada rahmat dan keampunan Allah Azza wa Jalla. Dua ni mesti ada, takut, rahmat. Jadi kalau kita takut saja tak boleh, kita akan jadi mati ketakutan. Kenapa awak tu nampak kuning dah muka ni? Takut. Takut pada apa? Takut pada azab Allah. Tapi tak pergi masjid juga, tak jadi takutlah ke tu. Takut dan mengharapkan rahmat Allah Ta'ala, maka kita kena buat ibadat yang sepatutnya kita kena buat. Baiklah para jemaah sekalian, perbincangan kita pada kali ini iaitulah tentang asyratis sa'ah, tanda-tanda kiamat. Hari ini macam satu fenomena, bila kita bercakap tentang hari kiamat, ramai orang minat. Masuk dalam TV, kiamat sudah dekat, ramai orang tengok. Buat iklan kuliah kiamat, ramai orang minat. Jadi adakah berminat dengan cara-cara alamat kiamat itu ada faedah atau tidak ada faedah? Ataupun sebagai suatu maklumat saja? Maka para jemaah sekalian, kita jangan jadikan alamat kiamat, tanda-tanda kiamat itu sebagai satu maklumat yang diperkatakan, yang diperbincangkan, tapi dia tidak memberi kesan kepada jiwa kita, maka dia tidak menjadi perkara yang berfaedah. Sebab tujuan utama Nabi SAW beritahu kepada kita alamat kiamat itu, sebagaimana kata di para ulama yang meletakkan tanda-tanda asyratus sa'ah, mereka mengatakan tujuan dianya supaya kita sentiasa beringat bahawa di hadapan kita ada satu perkara besar yang akan berlaku. Cuma kita tak tahu bila. Maka di situ para ulama membahagikan kategori kiamat umum. Bila kiamat umum akan berlaku? Apabila berdirinya kiamat. Satu lagi dia panggil kiamat perseorangan, individu. Bila kiamat individu berlaku? Bila? Iza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila mari ajal, matiin. Maka faqad qamat qiyamatuhu, telah terberdirinya kiamat seorang itu. Jadi benda-benda yang menakutkan kita itu sepatutnya menjadi peringatan kepada kita setiap kali berlakunya benda-benda yang menakutkan kita. Itu berarti lebih kepada kita ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam suratul Anbiya, tuan-tuan tanda suratul Anbiya, Allah Ta'ala sebut dalam surah ini, iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun ma ya'tihim min zikrin min rabbihim muhdatsin illa istama'uhu wa hum yal'abun. Allah kata iqtaraba linnasi hisabuhum, sudah hampir kepada manusia itu kira-kira mereka, mana kematian mereka.
Kira-kira mereka akan berlaku wahum fi ghaflatin, mereka dalam keadaan lara, lalai, leka, mu'ridun, tak ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini bagi orang mukmin, ayat ini memberi peringatan yang menakutkan kita. Sebab apa? Sebab ramai orang yang mati tiba-tiba, ataupun tak mati tapi lama masa tak sedar. Ada yang setahun, 2 tahun, 3 tahun. Jadi kita sentiasa beringat. Ada orang mati automatik, tidur malam ni, pagi esok tak bangun. Berlaku ke tidak? Ada orang yang tak tidur, naik kenderaan, keluar daripada rumah, lagi kerja, lagi berjabat, lagi mana-mana, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, berlaku aksiden, kita minta selamat dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah peringatkan kita, wahum fi ghaflatin mu'ridun, ada orang yang diambil nyawanya dalam keadaan mereka lalai. Jadi setiap benda yang berlaku depan kita, depan mata kita, adalah merupakan inzar ataupun peringatan daripada Allah Azza wa Jalla kepada hamba dia, supaya kita jangan leka, lalai dan lara. Dalam risalah ataupun senarai yang kita akan bincangkan di sini, apa kefaedah mempelajari, mengingati alamat kiamat? Tuan-tuan boleh tengok sebuah buku. Buku ni kecil saja, nama dia Berakhirnya Dunia Ini. Dalam bahasa Arab kata Nihayatul Alam. Nihayatul Alam, berakhirnya dunia ini. Dalam buku ini telah menyenaraikan kepada kita 131 tanda-tanda kiamat yang kecil. Analisa yang dibuat oleh penulis Al-Arifi mengatakan 80 lebih telah berlaku. Cuma kita kena tahu, alamat kiamat kecil ni ada yang berlaku dan dia berhenti setakat tu saja. Contohnya kebangkitan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, bu'istu ana wasa'atu kahataini, dibangkitkan aku dengan kiamat gini. Makna dekat dah. Nabi kita bangkit sekali saja sallallahu alaihi wasallam. Dan iqtarabatis sa'atu wanshaqqal qamar, telah hampir kiamat, bulan terbelah. Itu juga jadi sekali saja. Keluarnya api daripada Hijaz pada tahun 656 kata saya, sebelum kejatuhan Baghdad zaman Abbasiyah. Keluarnya api di Madinah, nampak tengkok unta di Busra, di Syam. Jauh mana tuan-tuan Syam dengan Madinah? Perjalanan sebulan naik unta, nampak api. Jadi itu dikata benda yang sudah berlaku dan tidak akan berlaku lagi. Dan ada alamat kiamat yang berlaku dan berulang-ulang. Di antaranya benda-benda peristiwa yang berlaku, Nabi mengatakan berlakunya al-uquq, banyaknya orang derhaka kepada ibu bapa. Qati'atur rahim, putusnya hubungan rahim. Jadi benda ni berlaku, habis generasi-generasi ni putus lagi. Maka tetapi lagi akhir dekat dengan nak kiamat, lagi banyak dia punya perjalanan, dia punya peristiwa tersebut berlaku. Itu yang kecil yang berlaku berulang. Kemudian di antara kecil nak pergi ke besar, akan timbul satu lagi alamat kiamat wusta, dia panggil khuruj al-Mahdi, keluarnya Imam Mahdi. Di manakah dizahirkan Imam Mahdi? Maka ketika itu keluar, saya dah cerita Imam Mahdi di Malaysia ni sudah ada 3 orang. Malaysia ada sudah 3 orang. Ini pegawai jabat agama bagi tahu, 3 orang mari mengaku dia Imam Mahdi. Jadi pegawai agama ni kata senang ya, 3 orang ni kita pelaga 3-3. Dia kata ambil tarikh sekian, pada pukul sekian awak mari sini, kita nak endorse siapa Mahdi. Mari serentak 3 orang, dia panggil masuk. Dia kata Mahdi ni sebenarnya berapa orang? Seorang ya. Habis mu 3 orang ni macam mana? Takkan nak pilih Imam Mahdi, kena mengundi juga. Pilih Mahdi mengundi, tak ada mengundi. Maka akhir sekali ustaz kita ni bagi motivasi kepada pengikut-pengikut dia bahawa 3-3 guru kamu ni memang tak betul belaka, balik dah, suruh balik taubat. Mahdi sudah muncul, dan gerakan-gerakan Mahdi ni sangat bahaya. Selepas daripada itu akan muncul Nabi Isa AS turun dari langit, keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa AS ke bumi. Ketika itu datangnya Ya'juj wa Ma'juj. Lepas pada itu dia bertali-tali lah, keluarnya Dabbatul Ard daripada bumi, berlakunya
matahari naik sebelah barat. Jadi ada 10 perkara alamat yang kita akan tengok. Jadi di antara faedah yang pertama, tuan-tuan tanda, kita buat nota sikit malam ni. Faedah yang pertama kita belajari alamat kiamat ni, iaitulah at-tahayyu' laha wal 'amalus salih wat taubah. Sentiasa kita kena ingat membuat persiapan diri dan beramal soleh serta bertaubat. Sebab kalau tak berlaku yang besar pun, dia akan berlaku yang kecil, iaitulah kematian kita. Dalam hadis yang sahih Nabi kata apa? Badiru bil amal sittan. Segeralah kamu beramal sebelum berlakunya 6 perkara. Artinya kalau berlaku 6 perkara ini, pada waktu itu boleh jadi amalan kita sudah tidak diterima lagi, ataupun kerana terlalu sibuk dengan peristiwa besar yang berlaku, kita tak sempat lagi nak beramal. Nabi kata apa? Tulu' syamsi min maghribiha, keluarnya matahari dari sebelah barat. Sekarang ni tak lagi dukhan, keluarnya asap. Ada setengah orang ni dalam masalah alamat kiamat ni, kita ingat, kita jangan cuba nak pasang-pasang kepada peristiwa-peristiwa yang berlaku. Ada orang kata dukhan tu bila berlakunya jerubu, kan jerubu mari gelap tu, dia kata dukhan. Bukan lagu tu, dia mari keluar asap yang begitu kuat, munculnya Dajjal. Kita minta selamat dengan Allah Azza wa Jalla, keluarnya Jabbatul Ard, binatang keluar daripada bumi. Ada yang mengatakan dia keluar di Mekah. Pasal itulah kalau kerajaan pihak Masjid Haram Mekah tu korek-korek bukit itu, biar. Itu sebenarnya nak buka lorong untuk dabah keluar. Kita duduk malu buat apa gali bukit ni? Tak boleh, dia kena gali, sebab kalau tidak, bila kawan dia nak keluar? Jadi itu dia panggil tanda kiamat, dia kena persiapkan. Seperti Nabi SAW beritahu, akan berlakunya yatatawaluna fil bunyan, orang-orang Arab yang berkaki ayam, pengembala kambing, akan membawa binaan yang tinggi. Sekarang ni sudah tinggi-tinggi binaan di Mekah. Tinggi ke tidak? Di Mekah saja, di Dubai, berapa dia punya Khalifah Burj, berapa tinggi? Lebih tinggi daripada Kuala KLCC. Jadi semua tu asal-asalnya orang padang pasir yang tak pakai selipar. Dia tak suka kat apa. Lama kita ni ada kawan saya bawa kereta nak pergi Mekah tu, pusing ke padang pasir, tak jumpa cari jalan. Panggil pakcik Badui, tolong hantar saya keluar boleh? Boleh. Bagi 50 rial. Berdahlah naik keluar dekat-dekat dengan nak masuk bandar, dia kata berhenti. Ada kedai orang jual, berhenti, pergi beli selipar, nak makan lipar juga, dia keluar bandar. Masa dia jaga kambing, tak payah pakai selipar, awak lekat dalam pasir je. Dia pun ada politik juga dia. Tengok, dia tak tahu fil bunyan orang ni. Jadi itu di antara tanda-tanda supaya kita ni, bila kita tahu kiamat nak berlaku, artinya kita kena buat persiapan yang rapi untuk menghadapi saat yang besar itu. Ini faedah. Bukan kata suka-suka belajar alamat kiamat, kita pakai tahu lah, jangan kita tahu saja. Sebab itu, dan Nabi juga sebut dalam hadis Nabi SAW, faedah yang kedua, kita mesti mantapkan pegangan kita terhadap agama. Setakat mana nak mantap? Sebab itulah bagi saya, program pemantapan akidah dalam qaryah, peringkat negeri, peringkat negara sangat penting. Tapi dengan cara yang betul. Ni ada setengah orang ni bila kata nak mantap akidah, kita buat seminar besar-besar, pukul kawan tu, hentam orang ni, akhir sekali tak tahu siapa yang betul. Itu bukan pemantapan. Itu dia panggil bahagian perbincangan-perbincangan. Mantap akidahnya artinya, tuan-tuan dan para jemaah sekalian, iaitulah bagaimana kita nak menghayati sifat Allah, nama-nama Allah, asma'ullahul husna, nak pasakkan dalam hati kita supaya kita tidak goyah apabila berdepan dengan ujian yang akan datang. Saya waktu belajar akidah, kita belajar kata-kata ulama salafus salih. Ada yang mengatakan Al-Fudail Ibn Iyad rahimahullah ta'ala, dia kata kita belajar sifat Allah Ta'ala ni 3 perkara. Allah mendengar, Allah melihat, Allah mengetahui. Tuan-tuan bayangkan, kalau 3 sifat ini sudah sepati dalam jiwa kita, dan kita benar-benar menghayati, agak-agak adalah berani orang buat maksiat. Tak buat dah maksiat, nak buat maksiat macam mana? Tak ada orang ni, mari kita mengumpat orang. Kawan dia kata nak mengumpat kawan, Tuhan mendengar.
Mari kita pergi ambil benda-benda, nak ambil macam mana Allah Ta'ala melihat. Jadi oleh kerana kita hanya menghafal nama-nama dan sifat Allah tanpa menghayatinya, maka pemantapan akidah itu tidak berlaku. Kita tahu saja, tapi kita tidak hayati, maka itu besar. Sebab apa? Nabi SAW sebut kepada kita dalam hadis Muslim, Nabi kata bil abadiru bil amali fitan kaqta'il lailil muslim. Hendaklah kamu segera beramal. Segera beramal waktu kamu sihat, waktu kelapangan, waktu ada masa ini, sebab akan datang suatu masa fitnah yang melanda kamu kaqta'il lailil muslim, seperti malam yang gelap gelita. Tuan-tuan bayangkan, kalau kata malam pun sudah cukup. Nabi kata muslim, apa nama muslim? Gelap gelita, tak ada lampu, tak ada bintang, tak ada cahaya. Macam mana nak jalan? Nabi buat gambaran. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi dia beriman, petangnya kafir. Na'udzubillah. Sebab waktu itu gelap, tak tahu yang mana benar, yang mana salah. Jadi beriman pagi, petangnya kafir. Dan sebaliknya juga, beriman pada waktu petang, kafirnya pagi. Nabi mengatakan yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Mereka ini menjual agamanya dengan mata benda dunia. Apa makna menjual agama dengan mata benda dunia ini? Kata di para ulama hadis, iaitulah mereka mengeluarkan pandangan-pandangan, fatwa-fatwa yang tak baik semata-mata nak memberi kepuasan kepada orang-orang yang mereka duduk di bawah. Jadi kita bimbang. Hari ini apa sudah jadi? Ada orang yang Masya Allah Tabarakallah sanggup mengeluarkan pandangan-pandangan walaupun bersalah, menyalahi Quran ataupun hadis Nabi SAW, semata-mata nak membenarkan, mengendoskan apa yang dibuat oleh orang-orang yang mereka takuti. Ada juga yang mengatakan pada masa itu orang-orang yang duk jual barang-barang ni tak kira halal haram dalam bab muamalat, sebab mereka tak belajar muamalat. Dia nak jual ya. Kadang-kadang bila kita tanya, ada akad ke tak muamalat ni? Sibuk apa awak bukannya pandai pun. Tanya. Itu salah satu daripada dia. Jadi ada juga yang mengatakan masalah itu iaitulah manusia tidak peduli lagi dengan agama. Lantak je lah. Yang pentingnya agama itu boleh menjadi bahan-bahan jualan yang murah, yang penting mendapat habuan dunia. Na'udzubillah. Hari ini yang kita takut kita menggunakan agama untuk kepentingan kita sendiri. Waliyazubillah. Maka Nabi sebut begini, kita kena mesti mantapkan bahawa akan berlaku orang-orang yang memperdagangkan agama di saat itu. Kemudian kita pergi kepada faedah yang ketiga, kita kena belajar ibadat ini biar kita sendiri yang pandai. Semalam saya duduk satu tempat surau. Ahli yang terkuasa surau bagi tahu, dia kata, Ustaz, cuba maklumkan kepada masyarakat, ramai di kalangan anak-anak, budak-budak ni mari solat ke masjid, dia tak kerti solat. Mari masjid, tak pandai solat. Kata macam mana awak kata? Bila dia mari, kalau dia sempat ke imam, dia solat. Tapi kalau dia mari, imam dah rokok, dah sujud kan, rakaat pertama yang kedua, dia akan duduk kat tepi. Bila orang tanya, kenapa kamu tak solat? Dia kata, tak pandai, tak masuk tengah jalan. Nak kek ini macam mana tengah jalan kita masuk. Jadi ramai juga sebahagian daripada surau ni, budak-budak ramai mari. Bila ada kuliah, budak-budak mari sebab apa? Sebab dia yakin ada makan pagi. Yakin dia dalam bab makan. Tapi bisinglah dia. Bila orang tanya, mana ayahmu? Dia kata, ayah tak tahu entah di mana. Saya mari ni, mak suruh mari. Boleh jadi mak dia tak malah nak masak, ataupun mak dia bising kat rumah, pergi surau. Ada orang kuliah ni, ada jamuan. Subhanallah. Saya kata, betul maklumat ni? Dia kata, betul. Kami ni di masjid, kami tahu. Pasal itulah saya mengharapkan sangat para jemaah sekalian, kita ambil berat kepada keluarga kita di bawah satu program besar yang saya cadangkan, iaitulah program masuk surga sekeluarga. Kita nak pergi berapa orang surga? Nak pergi seorang ke nak pergi semua? Tak payah tanya dah Ustaz dah. Kalau tanya awak nanya. Semua akan jawab,
nak pergi sekeluarga dengan cucu, cicit, ciak bawa belakang. Betul tak? Tapi bila kita tanya, waktu mari masjid ni mari berapa orang? Berapa orang mari? Sorry Ustaz, saya seorang ya. Dah macam mana gitu? Waktu ada kuliah, waktu ada pengajian, waktu ada kelas, tak bawa keluarga, kita seorang pergi. Jadi seolah-olah macam kita yang nak selamat, keluarga kita belum tentu selamat. Ini Nabi mengatakan akan berlaku fitnah. Orang duk jual agama, orang paginya beriman, petangnya waliyahzubillah. Jadi Nabi sebut al-ibadatu fil harj. Nabi mengatakan ibadat ketika susah. Kahijrati ilayya, seperti orang berhijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan tahu saya kata apalah? Kita ni kalau sibuk sikit, ada majlis kenduri ke, ada majlis keramaian ke, ada apa-apa benda, sempat ke tak sempat nak solat? Tak sempat. Bagaimana kalau suasana yang begitu kawat akan datang? Tsunami serang kita. Waktu mari banjir, waktu mari jam, macam-macam benda mari. Macam mana kita nak salat di saat itu? Ataupun contoh yang paling mudah sekali, tuan-tuan pergi ke hospital. Cuba pergi hospital, buat lawatan, jangan bawa buah apple, jangan bawa buah limau, tak usah bawa. Kita bawa soalan je. Assalamualaikum, hari ni solat ke tak lagi? Dia akan jawab, bukan hari ni, sejak masuk ni tak solat lagi. Ini pengalaman kita pergi melawat hospital, tengok seorang makcik nampak macam warak lah dia tu, duduk tasbih, duduk begini, kerap tasbih. Tanya makcik, buat apa tu? Bacalah mana-mana yang ingat, qul huwallah baca, tasbih baca. Habis solat macam mana? 2 minggu duduk sini tak lagi. Kata, nak kau bawa warak ni solat dah? Tak solat. Sebab apa? Dia kata kerana tak pandai nak solat dengan wayarnya, dengan alat-alat yang ada di sini. Subhanallah. Tuhan, siapa yang bersalah dan masalah? Maka Nabi kata, tujuan kita tahu alamat kiamat akan berlaku itu, Nabi mengatakan al-ibadatu bil harji ka hijrati ilayya. Ibadat waktu susah seperti hijrah padaku. Jadi waktu susah, bukan susah betul lagi nak kiamat, susah sikit Allah Taala uji sakit, tak solat dah. Allah Taala uji sikit dengan bukan sakit pun happy. Kenduri anak nak kahwin, suka tak suka? Ada orang telefon saya, Ustaz boleh jamak aku hari ni? Allah kata nak jamak, jom berhenti 10 minit pergi solat. Takkanlah orang apa ni tetamu cicik hati. Kita pun tanya, mana Pak Haji tuan rumah? Sabar, dia pergi solat kejap, makan dulu lepas ni salam. Boleh tak boleh? Boleh ya. Dah dia nak kiamat sendiri, macam mana nampak? Dia sendiri tu nak kiamatkan dia, tak mahu solat. La ilaha illallah. Dan akan berlaku pada waktu itu fitnah-fitnah yang mari menimpa manusia itu, iaitulah ujian-ujian yang mari kita tak tahu. Sehingga Nabi mengatakan satakunu fitnah, akan mari fitnah, al-qa'idu fiha khairun minal qa'id. Orang yang duduk tak masuk campur dengan fitnah lebih baik daripada orang berdiri. Lebih baik daripada orang yang wal qa'id fiha khairun minal mashi. Orang berdiri lebih baik daripada orang berjalan. Artinya kata di para ulama, apabila mari fitnah yang kita tak tahu mana betul mana salah, jauhkan diri. Jauhkan diri. Kita duduk di surau kita, ambil Quran baca, ambil tasbih zikir, lakukan salat, bertaubat kepada Allah Taala, sebab kita tak tahu di mana kita nak pergi di saat itu. Allahu Akbar. Ini yang antara berat. Yang kelima, alamat kiamat ini sebenarnya mengajar kepada kita bagaimana luasnya ilmu Allah Azza wa Jalla. Betapa ilmu luas Allah Azza wa Jalla. Pada tu bila orang mari tanya dalam Quran, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi. Orang tanya bila kiamat? Jawab, qul innama 'ilmuha 'inda rabbi. Ilmu tentang kiamat ini duduk di sisi Allah Azza wa Jalla, bukan duduk dekat manusia. Jadi manusia tak tahu. Kecuali ramalan-ramalan yang ada sekarang ni, sebahagian daripada peramal-peramal mengatakan kiamat akan berlaku umur umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak lebih daripada 1500 tahun. Ramai ada orang yang tanya, percaya Ustaz? Kata tak boleh nak percaya. Sebab apa? Nabi sallallahu sendiri telah memberi jawapan kepada Jibril, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tak lebih tahu daripada yang bertanya.
Tiba-tiba kita mari akhir zaman ni kita kata teori tu teori, boleh buat teori, tapi dalam bahasa kitab dia panggil rajman bil ghaib, lebih kepada anggaran ataupun agakkan dengan benda yang kita tak tahu. Agaknya ada betul ada tak betul. Pasal tu saya kata 2012 dulu kiamat tu. Kau tak ingat peristiwa tu? Ingat orang putih nama apa yang keluar buku Kiamat 2012? Ingat nama? Ada nama orang putih waktu buku. Peliknya masyarakat kita ni tanya juga. Dia kata, ustaz betul ke ni? Kata subhanallah, duk mengaji akidah sama kena duduk mana? Tengok. Tu baru buku kiamat. Macam mana kalau berlaku kiamat sungguh? Nak lari ke mana kita? Yauma yafirrul mar'u min akhi. Pada hari tu semua pakat lari. Ayah lagi daripada anak, anak lagi daripada ayah, isteri, tak ada muat tu dari itu. Jadi hari ni sedaklah kita dah. Waktu solat maghrib, waktu orang azan, duduk main, duduk berambak di tepi tasik, suka kita. Tapi duduk tepi tasik, tak ada tasik lagi bila mari izazul zilatil ardu zilzalaha, pada waktu lari habis bercelodak kata. Jadi kita kena buat persiapan. Nabi SAW sebut kita akan menghadapi satu fitnah yang besar, iaitulah fitnah pada saat itu kita tahu apa dia. Jadi kita sudah mengakui bahawa kiamat ini khas untuk Allah Azza wa Jalla sahaja tahu. Tak boleh. Itu menunjukkan bahawa kuasa tu di tangan Allah. Jangan sekali-kali kita cuba nak mengorek benda-benda yang kita tak tahu. Tak perlu. Banyak benda-benda hari ni kita buat. Yang kelima, yang keenam, apabila alamat kiamat itu berlaku sama seperti yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut bila? 1400. Sekarang ini sudah 39 itu hijrah. Sebelum hijrah ada lagi 12 tahun. Maknanya 1440 tahun. Sekitar itulah 1420 tahun dulu Nabi sebut. Tiba-tiba berlaku zaman kita hari ini, maka itu lebih menambahkan keimanan kita. Bagi orang mukmin, mereka akan berkata haza ma wa'adana Allah wa rasuluh, inilah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul. Jadi kalau bila berlaku, kita kata masya-Allah tabarakallah. Hak Nabi sebut betul sungguh. Itu menguatkan, menambahkan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla, sebab dianya berlaku sungguh. Kalau tak berlaku, jangan. Cuma kita kena hati-hati supaya jangan sekali-kali berani ambil tanda kiamat ni pergi letak satu-satu benda. Ni ada orang, sebab itulah di antara hadis alamat kiamat juga Nabi kita sebut latuf tahun al-Konstantin, selagi akan dibuka Konstantin Istanbul, ni'mal amiru amiruha tu. Jadi orang kata hadis itu kena kepada Sultan Muhammad Al-Fatih. Kan waktu dia yang buka Istanbul, seorang sahabat yang pergi, Abu Ayyub Al-Ansari, tak sampai, tak boleh masuk Istanbul, dan kubur dia ada di tepi kota Konstantin. Dan ada juga ulama hadis mengatakan itu satu kes, dan latuf tahun akan dibuka lagi di akhir zaman. Pasal tu sukar kita nak tentukan hadis alamat kiamat ni, nak pasang kepada satu orang, satu benda, memang agak sukar. Tak boleh kita nak menentukan secara qat'i, tidak mungkin. Cuma kita kata tanda. Yang ketujuh, tanda kiamat ini mengajar kepada kita supaya belajar mencari harta yang halal. Tuan-tuan kena belajar. Kenapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, baina yaday sa'ati yazharur riba. Apabila nak berlaku kiamat, akan zahirnya amalan-amalan riba. Sekarang ni amalan riba zahir ke tak zahir? Zahir. Saya rasa macam tak ada riba di Malaysia ni. Anda kata tak ada? Kat mana ada riba di Malaysia? Di mana ada riba? Di bank. Di bank ada riba, dia ada interest. Ada apa lagi? Profit. Tengok, dia orang ni tak akan guna istilah-istilah yang digunakan oleh syarak. Riba. Rasuah ada tak Malaysia? Rasuah tak ada juga.
Tak ada orang pergi bergurau, dia tak bagi tu. Oleh kerana awak bantu saya dengan turut ikhlas, saya bagi awak rasuah 5,000. Ada? Ada. Dia akan bagi duit kopi. Lagi? Tip. Imbuhan. Itu dipanggil. Pasal tu ulama mengatakan lafaz syar'i kekalkan, jangan ditukar. Rasuah kekal dengan rasuah. Riba dengan riba. Zina sebut zina. Jangan sebut gejala sosial. Gejala sosial apa? Zina, zina. Jadi cuma di Malaysia ni zina dia tak panggil, dia panggil khalwat, tangkapan khalwat. Pasal dia tidak ada undang-undang zina. Nak kata apa? InsyaAllah kita harapkan Allah Ta'ala kembalikan undang-undang syariah ini berbuat kuasa di atas muka dunia ini, insyaAllah. Jadi hari ini bila kita tahu bahawa dekat dengan nak kiamat banyaknya tersebarnya riba, maka di saat itu perlunya kita wajib atau kita mempelajari halal dengan haram. Dalam hadis lain Nabi kata, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadha al-mal. Selagi akan datang suatu masa manusia ini tak peduli apakah harta yang mereka dapat. Amin halalin amin haram, yang halal ke yang haram. Sekarang ni mana ada orang peduli, yang penting dapat. Bahkan yang ada jual skim cepat kaya tu, tuan-tuan tengok. Yang ada jual skim cepat kaya tu siapa? Kadang-kadang bahaya juga gitu. Ada satu skim cepat kaya ni sekarang ni sudah terserlah ke pembohongannya dan dia telah ditangkap. Saya tak nak sebutlah nama, tapi hebatlah orangnya. Dengan kopiah cantiknya, jubah ni, atas bau lagi ada ni. Sini, nak kata apa? Orang sekali masuk kampung, Syekh, mana boleh menipu ni, tengok tarah dia wali punya pakaian. Allahu Akbar. Kita hari ni tuan-tuan jangan tengok pakaian, kita tengok muamalah yang ditawarkan itu. Ada banyak syariah meluluskan? Diluluskan oleh para asatidzah, para ulama yang pakar dalam bidang. Kalau tak ada, terhenti. Dia kata kalau kita berhenti buat ambil harta ni, tak kaya lah kita. Tengok. Tuan-tuan nak kaya atas dunia ni, nak pergi ke mana? Harta yang kita cari atas dunia ni bukan harta yang kekal, sebab dia akan pergi sementara saja. Ada orang ambil riba hari ni, esok mati. Berlaku ke tidak? Belum esok lagi, keluar daripada bank, nak balik rumah terlalu happy dapat pinjaman setengah juta, masuk bawah perut lori, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Duit tu anak ambil, dia bergeluman dengan malaikat dalam kubur. Nasallallahu alaihi wasallam. Apa faedah? Jadi kita belajar. Kita tahu Nabi sebut hati-hati. Kita ni kadang-kadang bila orang sebut, awak nak pergi sini tak? Nak pergi melancur sini, ingat di sana banyak orang yang ambil ni, curi poket. Ada orang, kita pun orang nak salah kita pun begini. Sebab orang duk pesan supaya hati-hati. Nabi pesan kepada akhir zaman akan berlaku ni, bermakna kita wajib berhati-hati di dalam muamalah kita supaya tidak terperangkap, terjebak dengan muamalah yang haram di sisi Allah Azza wa Jalla. Yang ke-8, alamat kiamat juga mengajar kepada kita apa ni? Manha al-istighfaf, tidak tomok dengan harta. Jangan tomok. Di mana akan berlaku Nabi SAW sebut dalam hadis yang sahih, Nabi kata apabila nak berlakunya kiamat, sungai Furat akan kering mengeluarkan emas dan perak, jabalun min zahab. Mana dalam sungai itu boleh jadi dia kering, akan keluar macam bukit emas. Ketika itu orang akan pergi berebut mencari. Dalam hadis Nabi kata yuqtalu min kulli mi'atin, 100 orang pergi, 99 akan mati. Perang sama dia, berebut harta. Jangan main. Itu saya kata sungai Furat keluar emas. Ada kawan-kawan kita keluar rasa khabar, ada lombong emas tu, dia duk korek emas kan, berapa orang mati tertimbus. Kita kata Allah yarhamhu, Allah Ta'ala rahmat, dia nak cari rezeki. Tapi semangat tu, maka disitulah kata para ulama, jangan kita, Nabi sebut dalam hadis, kalau mu tengok orang berebut, jangan dekat. 99, 100 masuk, 99 mati. Jadi kita hari ni belajar, kalau tengok orang-orang duk berebut benda-benda tu, terus lebih dekat. Tak usah kata apa, baru makanan tepi jalan pun macam nak perang, kita tak. Allahu Akbar. Dan yang ke-9, alamat kiamat mengajar kepada kita kaedah istiqlal, kita mempunyai janji diri umat. Sebab apa?
Nabi sebut la taqumu sa'ah hatta ta'khudha ummati bi akhdhil qurun qablaha shibran bi shibrin. Nabi kata tidak akan berlaku kiamat sehingga umat aku ini akan mengikut jejak langkah umat-umat terdahulu sejengkal satu sejengkal demi sejengkal. Shibran bi shibrin, maknanya setapak, step by step. Apa kata lagi? Kata di sahabat-sahabat tanya, siapa mereka itu ya Rasulullah? Al-Yahud wal Nasara. Nabi kata siapa lagi? Hari ini sudah berlaku. Di zaman kita ini lagi besar berlaku. Dia panggil zaman globalisasi. Betul ke zaman kita ni globalisasi? Apa makna globalisasi? Ya, dunia tanpa sempadan. Lagi kita nak tarikh yang kemah. Apa lagi? Apa globalisasi? Langit terbuka. Betul. Lagi globalisasi. Kau tak pernah kata dunia tanpa sempadan, langit terbuka. Betul belakang tu. Siapa dia boleh tutup langit? Betul. Nak buat sempadan pun tak boleh. Tapi lebih besar daripada itu, iaitulah satu tarikh yang dibuat oleh Syekh Dr. Wahbah Al-Zuhairi rahimahullah. Dia kata al-aulamah, globalisasi itu orang barat nak suruh kamu makan apa yang dia makan, nak suruh kamu pakai apa dia pakai, nak suruh buat apa yang dia buat. Hari ni siapa atau siapa yang tempat kita? Allahu Akbar. Pakaian anak kita ni pakaian barat belaka. Saya pun heran tengok anak-anak perempuan kita ni pakai seluar cari atas lutut pun ada. Buat apa pakai seluar cari tu? Nampak miskin sangat. Saya kadang-kadang nak bagi sedekah dia. Aku bagi sedekah mungkin beli seluar molek-molek sikit. Nampak kaya, naik kapal terbang. Duduk first class, seluar cari. La ilaha illallah. Jadi nak kiamat sungguh dah kita. Jadi kita nak alamat kiamat, janganlah kita jadi alamat kiamatnya. Alamat kiamat tu untuk tanda-tanda kiamat. Cuma kita bimbang hari ni, kita yang menjadi tanda kiamat. Nak kiamat dah, nak. Mana tanda? Tu. Dia tu duduk pakai-pakai yang macam orang putih. Tengok. Hari ni berat sikit. Ya. Maka, apa makna? Jangan kita tasyabuh bil kufar, memakai pakaian seperti orang kafir. Hari ni, orang al-ulamah ni, kita nak pakai pakaian sama dengan dia. Banyak sudah sama dah. Nak makan pun sama dengan dia juga. Betul tak? Nak makan. Nak makan ayam. Kita pergi makan mana? Banyak lagi kedai ayam. Tapi kenapa pergi cari kedai ada kepala orang tua tu? Jadi dah dia. Kepala orang tua kena belakang kan? Allah, anak lalu kau tegak, kalau tak tidur atas kereta nak suruh berhenti lalu. Kau tak tahan lagi ya? Tadi nak lalu mari sini, nampak? Dia panggil hot dog. Tuan-tuan haji ni makan ke hot dog? Astagfirullahalazim. Kalau ambil gambar duduk selfie dengan dog sekali, agak-agak orang kata apa? Dia ambil selfie gambar dengan dog, kata buat topik apa haji tu duduk dengan dog, tapi makan boleh. Nak ceritanya laranya kita, alpanya kita, turut sibran bisibrinnya kita dengan orang putih. Tak ada siapa pergi tegur budak-budak tu jual hot dog di jalan. Kenapa? Saya atas nama imam, atas nama jawatankuasa masjid, oleh kerana awak jual kat masjid, tolong hapuskan nama busuk ni, nama Najib Mughal Lazah ni, boleh tak dia? Tu kat hot lain lah, hot kambing, hot lembu boleh, apa hot dog. La haula wala quwata illa. Dia kata siapa nak larang? Pok haji tu makan ni. Nak kata apa dah? Berat tak berat kita. Yang ke-10, at-tahzir wal ihtiyat. Kita mesti berhati-hati dan mengambil langkah berjaga-jaga. Berhati-hati dan ambil langkah berjaga-jaga. Nabi kata apa? Yakunu fi akhiril ummati khasfun wa maskhun. Selagi akan berlaku di akhir zaman umat aku ini khasfun, bumi runtuh. Hari ni banyak tak banyak? Bangunan tinggi-tinggi berau masuk dalam tanah, jatuh. Itu sudah berlaku. Maknanya runtuh tanah masuk dalam tanah. Banyak nak tengok dalam video-video orang buat kereta tengah berjalan tiba-tiba tak ada, so masuk dalam tanah. Nauzubillah. Itu tanda-tanda. Dan dia akan ada juga maskhun. Maskhun ni bertukar rupa. Manusia jadi rupa monyet. Cuma di sini para ulama berbahas. Dia kata taghayyurul khilqah ila al-khinzir wal qiradah.
rupa dia akan bertukar menjadi khinzir ataupun monyet mati. Ada ulama menafsirkan hadis ini, rupa tak tukar, rupa-rupa orang tapi watak. Kita duduk mikir, bila manusia ni jadi macam monyet? Rupa-rupanya ada tempat dia. Ada tempat dia. Cuba kita tengok waktu-waktu ada ni kepo ke apa dia, ada lompat atas petah tu. Oh, tangan dia melompat tu lebih kurang tu dalam zoo negara. Betul. Itu maskhun kepada umat ini. Kalau umat dulu memang tukar jadi monyet. Tapi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni rahmatan lil alamin, Allah tak tukar, tapi perangai dia. Habis khinzir pula macam mana? Adakah dia pergi duduk sodok pokok apa ni, cari selup, cari caknik lah. Perangai. Di antara kejelekan khinzir, seekor binatang yang tidak ada sifat cemburu. Tak ada sifat cemburu. Khinzir tak apa, nak tukar bapak, tukar bini, beres je. Hari ni berlaku tak berlaku, sebahagian manusia hari ni boleh tukar bini, ada tak? Waktu ada parti, dinner, biasa ya. Turun kereta, suami turun ni, bini orang tu pergi hot tu, bini dia orang lain tarik masuk dalam dewan, bertukar-tukar, menari-nari, tak ada masalah apa-apa. Ini yang kita bimbang hari ni. Tukar watak, jiwa manusia sudah bertukar, mempunyai jiwa benda-benda yang disebut tadi. Saya tak suka kata jauh-jauh, tuan-tuan dan puan-puan, para jemaah sekalian. Kadang-kadang kita berfikir memang nak kiamat sungguh, itu je keluar daripada mulut. Bila kita tengok anak-anak kita, isteri-isteri orang Islam, pakaian tak patut syariah, dengan pakaian ketatnya, dengan pakai t-shirt yang pergi pasar malam pergi. Kadang-kadang makcik-makcik dah tarah dia tu, seluar ketat juga, cucu bagi dia tanya, kata boleh cucu tipu ni. Tak ada ke dhamir, perasaan suami ke bapak ke ratuk ke tengok nak tegur anak cucu ni berpakaian yang begini, ataupun kita sudah ditempias dengan perangai-perangai pakcik ni, pakcik khinzir ni yang bersifat, tak ada lagi sifat apa? Sifat cemburu tidak ada, waliyahzubillah. Jadi orang tanya, satu lagi dia panggil qazfun. Qazfun ni macam satu panahan daripada langit. Sekarang ni orang duduk tular gambar-gambar ni, awan dia besar, tengok apa yang berlaku minggu lepas ni, apa naik ferry. Orang kata ferry itu 400 tan ukur dia punya berat dia. Berapa minit air angkat letak atas darat? Kalau nak angkat buat naik ke darat, berapa keren nak angkat tu? Tapi Allah Ta'ala hantar bagi sekejap je, sekali angin pusing duduk atas darat. Nak turun pula bukan main satu kerjaan yang berat. Maka pada saat itu Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Ya Rasulullah, anahli wa fina salihun." Adakah kami akan binasa sedangkan ramai di kalangan kami orang saleh? Qala na'am. Nabi kata betul, binasa. Iza zahara al-khawas. Apabila zahirnya benda-benda yang tak baik, maka di saat itu akan berlaku benda-benda tadi. Jadi ada riwayat yang kata iza zaharatul qainat, apabila banyaknya berlaku timbulnya artis, penyanyi-penyanyi, penari-penari, wal ma'azif, banyaknya muzik. Sekarang ni muzik pas dalam masjid tak ada masalah apa-apa. Cuba bayangkan 10-15 tahun kalau bunyi muzik dalam masjid, kita mari radio pasal sini, agak-agak berabak tak berabak. Ohnya kita kepak imam kita. Tapi hari ni dengan adanya alat-alat dalam poket ni, tak ada siapa marah. Ada setengah orang tak sempat nak silent handphone, bunyi pula lagu-lagu dance tu. Allahu akbar. Pak imam apa buat tu kat kepala, nak boleh ambil. Dia pula mazhab belajar fiqh Syafi'i, dia kata jadi tak duduk tangan, patutnya nak bunyi dalam poket, masuk tangan tu, tutuplah benda tu. Tunggu pula kawan dia pun mustahak panggil pula 2 kali sudah tengah sujud, yang kali yang kedua yang panggil, la haula wala quwwata. Lepas solat berapa orang marah? Maka kita tengok gitu je. Tak ada sensitiviti masyarakat, sudah tidak ada lagi. Dan apabila syuribatul khumur, apabila arak itu telah menjadi minuman, kita duk sibuk dengan Oktoberfest. Apa Oktoberfest? Oktoberfest tu baru berlaku, setiap tahun berlaku Oktoberfest. Tak ada siapa duduk bising-bising. Kilang arak besar-besar ada. Kenapa tak sibuk-sibuk?
ini semua ni akan berlaku benda-benda yang besar, yang bahaya ini. Maka para jemaah sekalian, kita kena berhati-hati dengan amaran yang telah diberi oleh Rasulullah SAW. Alamat kiamat yang kita tak tahu ini, iaitulah menjadi kewajipan kepada kita supaya mempelajari Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Dan kita mesti hidupkan majlis ilmu di mana saja tempat. Di masjid kita ni ada majlis, macam ini dipanggil kuliah umum. Majlis ilmu maksudnya mesti ada pengajian mengikut subjek yang mustahak kita belajar, daripada subjek akidah, tauhid, fiqh. Fiqh kena bagi 2-3 pagi. Fiqh ibadat ada, fiqh muamalah ada. Kemudian dalam bab hadis, dalam bab akhlak, tasawuf, sirah, jadi kita kena belajar. Sebab apa? Kerana Nabi SAW sebut dalam hadis, inna min asyratis sa'ah an yurfa'al ilm wa yasbutan. Apabila nak dekat nak berlaku kiamat, akan diangkatnya ilmu. Akan diangkatnya ilmu. Orang duk tanya macam mana angkatnya ilmu? Adakah kita diam-diam buka kitab kosong? Kita duduk diam-diam panggil ustaz mari nak mengajar, tak boleh mengajar saya, tak ada ilmu. Jadi kata di para ulama hadis, diangkatnya ilmu tu dengan cara matinya ulama-ulama rabbani, ulama yang betul-betul alim dan ikhlas dalam ilmu. Mati. Sekarang ni alhamdulillah ada lagi, maknanya kiamat tu tak apa nak dekat lagi lah. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan kena tengok dari sudut fenomena. Hari ini kalau nak banding dengan zaman dulu, 30 tahun dulu, mana ramai orang belajar agama dengan tak belajar agama? Mana ramai? Mama sekarang. Tapi kita tengok dari sudut penghayatan, mana kuat dulu dengan sekarang. Nampak sekarang ni lebih teruk. Angka, oh dia kata jangan ustaz, masjid kami ni, masjid kami ni berapa orang yang ada? Nak banding dengan penduduk yang ada dalam kawasan masjid. Tadi saya buat kira-kira dengan pemuda-pemuda, pendawah-pendawah ada di dalam masjid. Kata dalam qaryah kita ni, dalam taman kita ni berapa penduduk? Dia kata 1000 rumah ada. 1000 rumah. Yang pergi solat di masjid, di surau di situ, kira-kira tak sampai 1%. Mana kalau 1000 turun 500 tak apa dah. Turun 5 orang. La haula wala quwwata illa billah. Ini satu fenomena yang cukup menakutkan kita hari ni. Artinya orang lagi ramai belajar, sumber nak dapat ilmu lagi banyak. Hari ni sumber dapat ilmu banyak ke sikit? Banyak. Dulu kalau orang kata saya tak tahu, mana sabar. Nak tahu kena di masjid, tanya ustaz, belajar. Tapi hari ni dengan adanya alamat kiamat, ini semua di depan saya ni alamat kiamat. Macam mana pula jadi alamat kiamat? Tuan-tuan baca atau tak baca di dalam surah Zalzalah, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara, syarran. Macam mana nak tengok? Lama dulu kita duduk fikir, macam mana Allah nak tayang balik kita buat hari ni. Zaman sekarang ni tuan-tuan, dengan adanya alat-alat video ni, kita boleh buat apa yang kita nak. Sampai tak terkawal pula kita nak. Segala gambar semua buat belakang. Mari pula, dia kata zaman kita ni ada Facebook pula dah. Habis pakat tunjuk dia. Hari sempena dengan hari apa nama ni? Hari perkahwinan. Nyogi tepi tasik tu kok dakak bini lah, macam-macam buat. Tak gambar dia tu. La haula wala quwwata illa billah. Bala tu. Alamat kiamat tu. Siapa dia suruh tanya gambar kita tu pegang bini kita dalam Facebook, gambar-gambar tengok tu. Boleh. Kadang-kadang hak buat tu orang hak mengaji juga. Pasal itulah kita kata yurfa'ul ilmu, kata di sebagian ulama, diangkat ilmu maknanya orang tidak beramal dengan ilmu yang dia baca. Dia baca. Ilmu yang dia belajar tu dia tidak amal. Dalam hadis dari Nabi, kita sebut dalam hadis, Nabi mengatakan badiru bil a'mali sitan
segeralah kamu beramal sebelum hari 6 perkara. Yang pertama dia panggil imaratus sufaha. Pemimpin-pemimpin yang pegang tapuk pemerintahan itu orang-orang yang tidak berbaca iman. Sufaha bukan. Mungkin jadi pentadbiran tapi dah seluruh kamu. Wa kasratus surat. Banyaknya polis-polis. Semua tempat ada belakang dia. Wa bai'ul hukum. Orang yang jual hukum. Saya ni cik nak apa ni, nak suruh dulu segala benda ni. Nak beres ha, bagi 500, 5,000 lepas. Yang kita kata rasuah tadi tu. Istighfar bidang. Darah orang tu murah harga. Orang tembok orang tak tahu apa. Wa qati'atir rahim. Qati'atir rahim artinya orang sudah putus hubungan silaturahim. Dengan adik-adik tak cakap, dengan anak-anak tak tegur siapa. Banyak kan tidak hari ni? Yattakhizunal Quran. Yang kita nak sebut tadi, yattakhizunal Quran mazamir. Dia ambil Quran tu macamlah untuk bunyi-bunyi yang suara sedap saja. Saya duk perhati tengok ada orang yang minat lagu. Dia boleh baca tuan-tuan daripada selepas solat Isya ni dalam masjid sampai pukul 2, pukul 3 pagi. Duk lagu mewah muka-muka. Kita kata kalaulah masa kita belajar lagu tu 4-5 jam satu malam, kalau ambil tadabbur satu surah, kaya tak kaya ilmu kita? Subhanallah. Panggil ustaz kita ni, mari duduk sini satu malam, kita tadabbur surah Al-Fatihah saja. Ahli kita. Minggu depan surah Qul apa ni? Qul a'udzu birabbin nas. Cari pula ayat-ayat yang besar-besar yang kita baca, ayatul kursi contohnya. Kita habiskan masa mazamir. Dia kata apa, yuqaddimun ahadum liyughannihim. Mereka disuruh orang-orang yang suara sedap ni berlagu-lagu. Wa in kana aqalluhum fiqhan, walaupun dari sudut fiqhnya tak ada. Kalau baca pasal itulah kita bila baca alamat kiamat ni, kita menakut sebab kita gembira dengan ramai orang ngaji Quran, tapi kita tidak gembira dengan ramainya orang yang memahami Al-Quran. Pasal itulah ilmu tadabbur Quran ni sangat penting untuk kita belajar, sebab akan berlaku perkara ini. Yang ke-12, apabila hampir berlakunya kiamat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang akan mencari ilmu daripada orang yang asagir. Orang yang tak ada ilmu menjadi ilmu. Saya tak tahu nak kata. Ini sebagai andaian. Bila kita tengok kepada pendakwah-pendakwah yang dilahirkan, graduan-graduan daripada program TV, macam-macam program ada ni, milenia, ustaz, dia orang ni bila keluar hal ini, siapa dia ceramah hal ini, boleh ceramah bawa hadis palsu pun tak apa. Yang bukan semua ni mampu habis jadi, tapi kita nak ceritanya yultamasul ilmu indal asagir. Ilmu itu orang duk ambil daripada orang yang tidak banyak ilmu tapi bercakap sedap. Hebat. Orang masjid bergebuk-gebuk duk cari kontak tu, buat kontak, mula-mula boleh murah lagi, lepas tu ada PA naik harga sikit, macam-macam ada cerita. Itu tu hak duk bawa beg mengajar ni, tak minat orang tua tu mengajar lambat habis. Bawa satu kitab setahun baru khatam, dan dia mari seminggu sekali baca 2-3 apa ni, satu muka, bila nak habis. Tengok ini bahaya. Jadi kata di ulama hadis kata laisa sighar sin, bukan makna orang tu umur muda apa, kalau ilmu mantap tak apa. Maksud dia orang-orang yang qillatul ilmu tak banyak tapi mantap, sebab telah mendapat gelaran tokoh-tokoh yang hebat. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Jadi ini di antara ajaib, benda-benda yang pelik-pelik. Hari ni untuk utama sekali, dalam bila marinya internet ni, orang tak tanya ustaz dah. Saya jumpa dalam internet, siapa dia tak tahu. Tadi daripada pagi sampai tengah hari, kita buat satu perbincangan khas tentang bagaimana perancangan rapi nak mensyiahkan masyarakat Islam seluruh dunia. Tuan-tuan kena, tajuk ni memang kena bincang secara besar-besaran. Di antara mereka telah menggunakan media. Tuan-tuan nak cari masalah, apakah hukum sekian-sekian gitu. Search dalam internet, di antara web yang awal keluar, web Syiah. Kita tak reti ni tak pakai, molek. Jadi kalau saya pernah suruh orang cari masalah, dia pergi cari
Dia bawa saya, kata baca. Dia baca, telah berkata Sayyidina Ali alaihi salam, kata kena orang. Ahli sunnah tak kata Ali alaihi salam, dia kata radhiyallahu anhu karramallahu wajhah. Tapi kalau kata alaihi salam, itu Syiah punya problem. Tak boleh nak beza kita. Dia ikut kita. Kita buat ar-rahmah dia ar-rahmah kau. Yang penting dia main. Ini di antara kita hari ini mencari ilmu agak sukar. Kemudian apabila yang ke-13, apabila berlakunya fitnah, kita kena rujuk kepada alim ulama yang mahir dalam bidang tersebut. Jangan pakai tak waktu sepasal. Pernah berlaku satu masa di Kufah, ada angin merah mari, pusing merah. Ada seorang tu, nama dia, seorang laki-laki ni pergi cari Abdullah bin Mas'ud. Ibn Mas'ud kan duduk di Iraq. Dia kata, ya Syekh, ja'atis sa'ah, kiamat dah. Ibn Mas'ud kata, tak lagi, kiamat ni tidak akan berlaku sehingga tak boleh lagi nak bagi harta pusaka. Tuan-tuan ingat, hari ni harta pusaka masing-masing membawa diri. Saya bagi siap-siap dah harta saya dengan wasiat tu wasiat ni, bawa lari sana bawa lari sini. Akhir sekali bila mati tak ada nak bagi harta pusaka. Dia kata orang dulu tak pandai. Harta dia suruh ke Tuhan ya? Dia suruh Allah Ta'ala bagi pusaka. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, yas'alunak qulillahu yuftikum fil kalalah. Orang tanya Nabi SAW tentang harta pusaka, Allah kata Allah nak jawab kepada kamu. Sekarang ini kita macam tak percaya kepada sistem pusaka yang ada. Kita bagi sendiri sama-sama kita, seolah macam kita terpandang sangat. Tapi dalam hadis ni kata tidak lagi dibagi pusaka sebab pada waktu itu berlaku kematian ramai-ramai. Nak bagi siapa? Nak bagi siapa? Kita mati semua sekali, tak boleh nak mati. Wala yufrahu bi ghanimatin. Ghanimah yang mereka dapat daripada peperangan pun tak boleh nak bagi. Mati habis tentera. Subhanallah. Ini di antara alamat kiamat yang akan mari. Yang ke-14, tuan-tuan tanda, apa ada antara alamat kiamat memperingatkan kita supaya baiki hubungan silaturahim, hubungan jiran tetangga, hubungan di antara kita dengan mak. Sebab Nabi sebut di antara tanda-tanda kiamat akan berlaku al-qati'ah, putus hubungan silaturahim. Anak-anak menderhaka pada ibu bapa. Hari ni Masya Allah, mak ayah tak berani nak tegur anak-anak. Ayah tak boleh tegur dah Ustaz, tak boleh tegur dah saya. Mak dia sebut tak boleh tegur tu, air mata bercucuk lagi. Dia kata anak kita kan, tak boleh tegur. Dia kata nak macam mana anak dah besar, suruh tutup aurat, tak apa lama saya tak balik dah rumah ni, tak balik lagi. Tak balik kampung dah tak boleh tengok saya tak tutup aurat, saya tak balik. Tak apa, mak malu nak tengok saya. Mak kata bilik lah, biarlah tak tutup aurat aku. Tak apa. Ada setengah anak ni rasuah mak dia. Mak dia nak tegur-tegur, mak nak berapa duit? Orang tua ni boleh 500 ni. Masalah. Tak boleh nak tegur. Al-qati'ah, putus hubungan dan juga derhaka bagi bapa cukup dahsyat. Nama orang ni dia mengadu dia tu, Ustaz, anak saya tengah kata. Saya tanya dia balik, saya tu tengah kata ke tak saya? Dia sendiri tu tengah kata ke mak dia. Bila kita tanya balik gitu, menangis kan? Menangis. Dia kata saya, masalah dia dengan mak, kata sama. Nak suruh anak kita baik, kita lepas ini mak kita. Kita dulu kena betul di antara kita dengan mak kita. Allahu Akbar. Hari ini cukup mencemaskan. Sebab apa? Di saat itu putus hubungan silaturahim, jiran tetangga pun berkelahi dengan sebab salah pakai syaitan. Tak tegur siapa dah. Wa ifsya'us salam, dan kita banyak sebarkan salam. Lupa assalamualaikum. Salam umum. Sebab Nabi kata di antara tanda kiamat as-salamul khas. Salam terpilih. Macam mana salam terpilih? Contohnya kita jalan ramai-ramai. Ada imam sini. Assalamualaikum imam. Assalamualaikum haji. Yang tak haji 5 orang lagi dapat salam atau tidak? Tak dapat. Sebab dia khaskan salam tu pada orang tu. Jangan salam panggil nama. Assalamualaikum. Kok imam 5 orang dia? Di sini ramai. Assalamualaikum imam. Siapa boleh salam? Imam. Yang lain tak dapat. Dia tak salam. Ataupun langsung dia tak beri salam kecuali orang yang dia kenal.
Itu dia panggil salam khas. Ini tanda-tanda kiamat. Jadi hari ini kita jangan bagi salam pilih. Jumpa orang, Assalamualaikum. Jadi kita pasti dia bukan Islam. Di Malaysia ni mudah kenal muka-muka ni ataupun muka yang meragukan. Itu bagi salam. Senyum dulu. Kalau dia bagi salam kita jawab. Tapi kalau dia Arab, payah. Saya pergi Mesir, kita ni tengok muka Arab pun sadar tak tu. Kawan-kawan sebut Cina tu dia kata. Dia macam Malaysia kat Cina ni majoriti dia bukan Islam. Dia tak kata kafir, aku Arab tu dengan amal pula kata kafir tu. Dia Cina tu dia. Kita pun tak ada bagi salam. Baik, Pak Malaysia dia dapat. Allahu Akbar. Yang ke-15 iaitulah sentiasa menjaga amanah yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebab apa? Sebab Nabi kata iza tuyi'atil amanah fantazir sa'ah. Apabila amanah itu telah disia-siakan, maka tunggulah kiamat. Saat itu. Yang ke-16, kita adalah menjaga keluarga kita, anak-anak kita dari sudut pakaian dan penampilan. Sebab apa Nabi kata, di antara tanda kiamat yang aku tak tengok, aku tak sempat tengok, nisaun kasiyatun 'ariyat. Orang-orang perempuan yang berpakaian tapi seperti telanjang. Hari ini ada ke tak ada? Banyak sekali. Nas'alullah as-salamata. Nabi kata berjalan, bergoyang sana sini, kepala mereka seperti bonggol unta. Kalau sama dia tak ada rambut ataupun rambut dia sambung, kan buat sambung tinggi-tinggi tu macam bonggol unta. Buat apa dia jadi unta pula? Nabi kata la yadkhulna jannah wala yajidna rihaha. Orang ni tak akan masuk syurga mula-mula dan mereka tak dapat cium bau syurga. Wa'iyazillah. Jadi kalau tuan-tuan tak sayang ke anak-anak, jangan tegur lah. Ya kita jadi alamat kiamat itu. Kalau tak siapa alamat kiamat tu, anak dia tu pakai-pakai yang macam ni. Yang ke-17 adalah kita jauh daripada fauda tu maknanya kita tak tahu benda, kita dimasuk campur dengan orang-orang yang duk buat zaliman kepada orang. Orang duk bunuh orang, jadi sokong tentera Syria yang duk bunuh orang. Posisi di Yaman contohnya, kita pergi bangga lah. Nabi kata apa? Wallazi nafsi biyadihi. Nabi kita bersumpah la tazhabud dunya, tidak akan hilang dunia di mana tak akan berlaku kiamat sehingga mati satu masa la yadril qatil fi maqtal. Orang bunuh orang dia tak tahu sebab apa dia bunuh kawan. Maka tembak. Walal maqtul fi maqtal. Orang yang dibunuh pun tak tahu kenapa aku dibunuh. Apa salah aku? Ada mati gitu. Allahu Akbar. Yang ke 18 adalah kita jauhkan diri daripada at-tafakhur, berbangga-bangga dengan dunia, sebab dunia ni akan hilang. Nabi kata akan berlaku di akhir zaman nanti orang-orang pakak meninggikan binaan. Buat tak salah, buat binaan besar-besar tak apa, tapi jangan bangga-bangga. Yang terakhir, yang ke-19 adalah kita sentiasa al-basirah, cerahkan mata kita, cerahkan hati kita dengan ilmu-ilmu tentang fitnah di akhir zaman. Sebab fitnah yang besar di akhir zaman ni akan mari Dajjal. Bila Dajjal mari, orang-orang yang tak tahu ni akan ikut Dajjal. Sebab fitnah dia dahsyat. Itu saya kata apa? Baru ni mari fitnah Pokemon. Kau tak ingat Pokemon? Pokemon Go. Ingat tak? Apa otak lagi masuk masjid, masuk pada dalam masjid. Duk ikut ke Pokemon ni. Tu email kata, oh muncul masuk masjid pun. Sama dah aku tak tengok apa yang sini. Bukan nak solat, atau email cari Pokemon. Apabila Samahatul Syekh Mufti Wilayah tegur masalah Pokemon, tuan-tuan tengok di word, di Facebook dia, gila-gila orang komen. Saya kata betul-betul Pokemon ni macam anak-anak cucu Dajjal. Gila mak Pokemon dekat bawah tu duk komen tak ada adab. Dia kata ini mufti kepala lutut. Saya nak sebut mana. Dia tu mufti apa tu? Pasal apa? Itu baru mari permulaan. Sekarang ni kita kena al-basirah. Setiap benda jangan. Pasal itulah tuan-tuan, di antara benda yang mencemaskan saya hari ini, banyak ajaran-ajaran yang dibawa masuk ke dalam masyarakat kita yang bukan mari daripada Nabi SAW. Ni akan mari ni majlis sayang kepada Nabi SAW bila Rabiul Awal. Akan mari ke tidak? Dulu bila majlis ni kita hanya ada kuliah, ceramah, dah cinta Rasul. Sekarang ni tak puas hati. Kalau tak masuk gendang-gendang, duduk bergendang dalam masjid sampai tengah malam. Siapa dia kata gendang dalam masjid, godong-godong ke depan? Ini ajaran mari daripada siapa?
Pasal itulah bila kita al-basirah, alamat-alamat kiamat ini kita kena tengok dengan mata ilmu supaya kita tidak terperangkap. Oh, ini orang hebat tengok mari ni, ustaz juga lah. Ustaz pun kita tengok siapa dia ajar macam ni. Ada Sayyidina Abu Bakar panggil orang, mari kita pergi masjid, kita bergendang kerana malam ini malam kelahiran Nabi SAW. Ada kata Sayyidina Umar, menantu Nabi Ali, ada buat. Ini semua ini kita kena tengok bahawa fitnah sebelum mari Dajjal, bila mari Dajjal orang akan ikut dia. Kecuali seorang pemuda di Madinah ni, dia pergi jumpa Dajjal. Dia kata Yaqul Syam. Orang lain pergi ikut Dajjal, dia pergi. Oh, dia bila tengok Dajjal, atas mata Dajjal, jadi antara dua mata Dajjal ada tulis kafara, kafir. Oh, dia kata ni Dajjal. Dia pergi. Dajjal kata mu ikut aku. Dia kata tak, mu Dajjal. Apa nak buat? Maka pada saat itu Dajjal belah dia. Terbelah dua dia. Kemudian Dajjal kata, hidup mula. Dia pun tutup balik. Tengok, aku bunuh, aku boleh hidup balik. Oh, kau ikut Dajjal ni bertepik. Oh, Tuhan sungguh Dajjal. Dia boleh buat benda lagi. Bila dia hidup balik, si pemuda dia kata, sekarang aku yakin 100% mu Dajjal. Sebab Nabi salah sebut peristiwa tersebut. Masya Allah, tabarakallah. Dajjal nak bunuh dia sekali lagi, tak mampu dah. Sebab memang Nabi sebut dia tak boleh bunuh kali yang kedua. Subhanallah. Para jemaah sekalian, kalau tuan-tuan suka tentang alamat kiamat ni, cari satu buku yang saya baca, nama dia Berakhirnya Dunia. Menarik buku tu. Kalau tak nak baca, tengok dalam YouTube Abu Anas Madani, cari Berakhirnya ni, ataupun Herak Dakwah channel, cari Berakhirnya Dunia ni. Saya sudah baca kitab tu satu persatu, 130 alamat kiamat kecil dan cerita Imam Khurujul Mahdi, kemudian 10 alamat kiamat yang besar yang akan berlaku. Mudah-mudahan ulang kaji kita malam ini tentang peristiwa-peristiwa akhir zaman ini akan memberi faedah kepada kita bahawa banyak benda yang berlaku supaya kita berhati-hati, beringat-ingat, jangan kita menjadi tanda-tanda kiamat tersebut. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka